Kalau bergabung dua-dua ni besar. Kalau bergabung dua-dua ni besar ya guys. Besar. Merinding kita kalau kita bersatu guys. Terutamanya Malaysia dan Indonesia nih. Kita paling kuat. Malaysia dan Indonesia nih apabila bergabung akan menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara nih. Bukan setakat di Asia Tenggara tapi di dunia nih. Sebab orang tahu sejarah kita punya bangsa, sejarah bangsa Nusantara nih adalah sejarah bangsa yang salah satu bangsa yang terkuat. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, yang Koben Rex. Boom. Okay guys, so pembahasan pada video kali ini aku boleh katakan agak menarik ya. Sebab seorang bekas tentera elit Malaysia iaitu Major Muhammad Fitri Syuib atau lebih dikenali sebagai Tuan Hutan pernah berkhidmat dalam tentera darat dan pasukan khas VET 69 sebagai sniper. Dia bukan sekadar penembak tepat, dia adalah legenda medan operasi. Tapi dia ada TikTok sekarang dan dia berkongsi rahsia survival hutan, mengajar cara hidup dalam hutan, alam liar dengan ilmu sebenar dari pengalaman bertempur. Dan baru-baru ini Tuan Hutan membuat pengakuan mengejutkan, jika Malaysia diserang, Indonesia lah yang akan berdiri di garis hadapan bahu ke bahu bersama tentera Malaysia menahan gelombang serangan musuh. Inilah kisah persaudaraan dua bangsa serumpun yang sanggup berkorban di medan perang. Jadi topik di sini agak unik lah, sebab kalau kita nampak di dalam media sosial sekarang ni memang banyak orang yang panas-panasin Malaysia dan Indonesia, kompor-kompor Malaysia dan Indonesia yang ingin berperang sangat lah. Tapi itu bagi aku orang-orang yang ingin berperang-perang begitu, lebih baik dia kasih bagus dulu kehidupannya lah. Lebih baik kasih bagus kehidupan, jaga dulu keluarga, kasih baik ekonomi keluarga. Ini pemikiran lah, pemikiran logika. Okay, kalau mau kecam-kecam salah, tapi ini tentang persaudaraan di antara Malaysia dan Indonesia. Jadi jom kita saksikan video tersebut. Stay tuned. Oke guys, jadi tambah bercabang masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam keadaan 1, 2, dan 3. Bukan Malaysia dengan Indonesia. Jangan peduli benda-benda macam tu. Itu semua hanyalah taktik untuk divide and conquer. Pecah dan perintah. Divide and conquer. Sebiji macam mana dulu terpecahnya tanah Melayu dengan Indonesia, terpecah sama je. Jangan peduli kan. Silap-silap, minta maaf lah, saya punya pandangan je. Silap-silap orang yang akan membantu kita kan, tanah air kita ialah jiran kita, yang korang duk kutuk Konoha lah, itulah inilah itulah. Itulah orang yang akan datang tolong korang. Sebab apa? Budaya sama, makanan sama, keturunan pun banyak engkau kat aku kat engkau. Betul. Dia sebenarnya skirmish, adik-beradik. Betul, adik-beradik. Ya. Duk kau kutuk aku kutuk engkau, itu je. Jangan termasuk terlalu dalam benda tu. Ya. Orang yang paling rapat seagama dengan kamu, sebangsa dengan kamu, makanan sama jiran dengan kamu, kan? Pakaian sama dengan kamu, bahasa sama dengan kamu, jiran kamu. Betul lah, kejap aku stop video tu. Tapi betul lah apa yang Major cakap, Tuan ni cakap. Sebab kalau kita lihat pun, Malaysia dan Indonesia ni tidak ada jauh bezanya pun. Kalau daripada segi semua aspek lah, aku ambil semua aspek lah, tiada ada beza pun. Okey, ada orang Malaysia kahwin dengan orang Indonesia, ada orang Indonesia kahwin dengan Malaysia. Jadi ini kan ibaratnya kita ni kan semua memang dikatakan negara adik-beradik lah. Memang sesuai lah kalau dikatakan negara adik-beradik, sebab semua tidak jauh beza pun. Tidak jauh beza pun. Orang-orang luar nampak kita bergaduh, orang buat konten bah, orang luar bukan Malaysia Indonesia ni, orang buat konten bah tentang kita bergaduh di media sosial. Tentang banyak perkara, orang buat konten, orang ketawa kan lagi guys ya. Tapi kepada para netizen, tidak kira dari sebelah Malaysia ke dia, dari sebelah Indonesia ke dia, kepada netizen yang tidak berfikir waras apabila mengomen tu, orang luar nampak guys, orang luar nampak kita bergaduh, orang jadikan konten, buatkan bahan lawak lagi. Tapi itu yang kamu suka. Yang paling besar, kiblat pun sama, semua sama. Tapi orang kita duk kutuk sana, dia pun duk kutuk kita. Dia kutuk-kutuk ni jangan duk layan. Ini ada geng, ada orang yang sengaja nak tanamkan kebencian di antara orang Malaysia dengan orang Indonesia. Betul. Dengar tu. Dia kata kalau bergabung dua-dua ni besar. Besar.
Wih, aku ngeri sel dengar ayat tuh. Tengok ah. Kalau bergabung dua-dua ni besar. Kalau bergabung dua-dua ni besar ya guys. Besar. Ini Kalau merinding. bergabung sekali dengan selatan Thailand, Patani punya Melayu Islam kat situ dengan benda besar ni. Nusantara ni dia jadi besar. Mana ada berani langgar kita guys. Bukan Kalau dari orang segi agama saja, dari orang segi bangsa, daripada itu, daripada ini, keturunan semua dia beradik dia kat situ. Orang nak buat divide and conquer, dia nak pecah. Dia nak pecah. Faham tak? Mereka ini orang yang berpengalaman ya guys. Meja nih orang berpengalaman dalam medan perang. Jadi dia tahu sudah semua guys ya. Dia ini bekas ex sniper juga, mantan sniper. Tapi betul lah apa yang dia bilang tuh. Kita kalau kita bersatu guys, terutamanya Malaysia dan Indonesia nih, kita paling kuat. Kalau kita bersatu, netizen nggak apa, kalau kita bersatu memang kita kuat guys. Negara-negara luar takut itu kalau kita bersatu. Itulah dorong mewujudkan, aku boleh katakan buzzer dari Indonesia, buzzer daripada Malaysia. Dorong wujudkan benda itu supaya kita pecah belah dan senang dorong conquer pada saatnya nanti. Apabila kita sudah tidak bersatu, contohlah kan, pada satu masa nanti Indonesia dan Malaysia ini sudah tidak bersatu, memang betul-betul sudah tidak suka satu sama lain lah. Disitulah waktunya orang-orang luar ini nampak peluang besar tuh. Masuk, jajah lagi kita semula. Tapi kalau kita bersatu, support satu sama lain, orang luar tak akan mampu sentuh kita. Kita nih kuat, guys. Bangsa kita nih kuat. Bangsa Malaysia, bangsa Indonesia, bangsa kita nih kuat, guys, kalau bersatu. Betul. Kita cuba pecah sebab banyak ni. Lebih-lebih masa-masa kritikal ni lagi. Kamu akan tengok, lepas ni, banyak video-video tak apa-apa. Tiba-tiba macam Malaysia dengan Indonesia ni berjebur. Itu semua. Betul. Itu semua tu permainan-permainan tu. Jangan terbenam dengan permainan-permainan tu. Jangan terikut-ikut dengan permainan-permainan tu. Iya. Sama macam kita. Kan? Mantap kalau berlaku macam baru berlaku kat Aceh ke mana ke apa, berlaku kat itu ke, kita juga memang kita akan beri tolong. Ya, betul. Adik-beradik kot. Ya. Macam mana sekalipun bergaduh tetap adik-beradik guys ya. Okay? Faham tuan? Apa nama satu buku tu terkenal tau, dekat dalam salah satu strategi perang di apa nama, Henry Kissinger ke nak apa lah, 1971 dia keluarkan buku tu. Belum lahir lagi aku tu. Buku 1971 ialah taktik yang sama yang sampai sekarang mereka buat. Dia kata dia ada 3 strategi. Strategi yang pertama adalah pecahkan Arab. Jangan bagi Arab naik ataupun bergabung. Ingat ya, yang kedua, Amerika pernah pecahkan Arab, yes. Kan, senyapkan orang Asia. Lebih-lebih lagi negara-negara Islam yang ada kat Asia. Yang ketiga, strategi itu bahaya. Apa ni, pasal NATO dengan Rosok. 3. Sampai sekarang dia buat. Dia ada buku, siap ada buku. Bukan benda tu bukan rahsia. Siap ada buku lagi. Macam mana cara nak mengawal dunia oleh Amerika nak mengawal dunia. Dia dah pecah lah. Sebab mereka tak nak bagaimana Empire Khalifah Islam yang menguasai dunia selama 1300 tahun ni timbul semula. Itu je. Betul. Mereka tak nak Empire Islam timbul semula. Empire Islam yang sudah 1300 tahun. Lepas tu tamatnya dekat jatuhnya Empire Turki Osmaniyah tu kan. Mereka tak nak. Sebab tu mereka buat kajian, mereka siap buat buku, buat doktrin lagi macam mana nak supaya benda ni tak akan timbul lagi dah. Buku Henry Kissinger ke? Dah. Nanti korang cari maklumat ni. Saya malam ni saya banyak bagi tu, saya tak mau nak terang banyak-banyak, saya bukannya pakar apa semua. Saya cerita macam ni, kamu lepas tu saya take note, lepas tu tengok betul tak apa yang Taufik cakap ni. Sebab saya jarang bercakap benda-benda macam ni. Sangat jarang. Saya selalu cakap pasal santai-santai, relax. Tapi malam ni saya rasa dah sampai masanya. Ada benda serius yang kita kena cakap. Baik tuan. Ya. Ada benda serius yang kita kena cakap.
Ya? Selalu bercakap lah bab hutan, bab itu, bab ini. Orang tanya pasal askar, pasal murat awet. Itu selalu kita sembang Murat bab dulu, tapi awet. not this time. Mantap. Not this time. Tidak. Besok tarikh 8 hari bulan. 8 hari bulan adalah tarikh terakhir di mana takrif tertinggi Amerika bagi kepada China untuk buat keputusan 8 hari bulan. Besok pagi ni, dah sekarang lah. Kita dah masuk 8, mereka belum masuk lagi. Okay. Dan sampai China dah bagi respon dah, dia tak peduli. Maksud dia, China akan terima takrif 104%. China betul? Automatik itu menunjukkan bahawa putusnya hubungan perdagangan di antara mereka. Boleh bayang tak? Melagakan Malaysia Alah, dan habis dah pula. Indonesia. Okay guys, jadi sampai situ siaplah pembahasan tentang Malaysia dan Indonesia ni ya. Tentang apabila Malaysia diserang, Indonesia lah akan jadi baris hadapan, dan apabila Indonesia diserang, Malaysia lah akan jadi baris hadapan. Okay, jadi terima kasih untuk Tuan Major Muhammad Fitri Syuib telah menjelaskan perkara yang telah berlaku ni. Kalau kita lihat memang banyak daripada segi media sosial, terutamanya YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan banyak lagi yang memprovok tentang hubungan eratnya Malaysia dan Indonesia ni. Sebenarnya banyak juga netizen yang sudah termakan nasutan-nasutan nih guys ya, kalau kita nampak di dalam laman komen. Oke, dari sudut pandangan aku sendiri, aku bersetuju dengan apa yang Major cakap tadi ya, Tuan tadi cakap tuh. Sebab itu semuanya masuk akal dan logika ataupun logik akal lah kita boleh sebutnya. Disebabkan kenapa? Oke, kita nih negara Malaysia dengan Indonesia nih adalah negara yang cukup kuat, kerana kita punya persaudaraan di dalam Indonesia Malaysia nih sudah terjalin dari dulu lagi guys ya. Sudah terjalin dari dulu. Orang Malaysia kawin dengan orang Indonesia, orang Indonesia kawin dengan orang Malaysia. Jadi kita nampak lah, negara kita mempunyai persamaan yang sama, bahasa pun hampir-hampir sama, dan boleh dikatakan 90%, 90% hampir semua sama guys. Hampir semua sama. Oke, itulah kenapa kita disebut negara adik-beradik. Walaupun kita bertengkar di media sosial, tapi kalau kita berjumpa di berdepan muka, face to face, tidak akan jadi benda tu guys. Tidak akan jadi pergaduhan. Sebab kita ni negara adik-beradik guys. Memang di rumah pun kalau kita nampak adik-beradik tetap akan bergaduh. Tetap akan bergaduh. Tapi macam mana sekalipun, apabila contoh abangnya dikacau, adiknya tetap akan maju. Adiknya dikacau, abangnya tetap akan maju. Tapi disitulah disitulah negara-negara luar ni nampak dia punya lubang sebenarnya, dia punya titik kelemahan Malaysia dan Indonesia. Mereka takut Malaysia dan Indonesia ni bergabung, dan apabila Indonesia dan Malaysia ni bergabung, confirm island negara-negara dulunya Nusantara akan bergabung. Sebab kenapa? Malaysia dan Indonesia ni apabila bergabung akan menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara ni. Bukan setakat di Asia Tenggara, tapi di dunia ni, apabila Malaysia Indonesia ni bergabung. Dan itu yang mereka takut. Itu yang mereka cuba pecah belahkan sampai sekarang. Mereka takut yang Malaysia Indonesia bergabung ni akan jadi ancaman kepada dunia lagi. Sebab orang tahu sejarah kita punya bangsa, sejarah bangsa Nusantara ni adalah sejarah bangsa yang salah satu bangsa yang terkuat. Tapi kenapa sekarang kita ni bergaduh sesama sendiri? Tidak masuk akal kan guys. Sedangkan kita punya cara bahasa pun sama. Aku orang Malaysia, kamu faham kan nonton video aku? Orang Indonesia, kamu komen di laman komen aku faham apa yang kamu cakap. Jadi itu perbezaan guys. Itu perbezaan. Bukankah patut kita saling support, menyapot satu sama lain? Biarkan mereka nampak, orang-orang luar nampak, bilang Malaysia dan Indonesia sudah bergabung, kuat sudah, orang punya tali persaudaraan kembali.
Tapi tidak, sekarang banyak netizen yang hancur guys gara-gara begitu. Aku ambil isu Ambalat lah. Isu Ambalat tuh kenapa Indonesia tidak mau serang Malaysia dan Malaysia tidak mau serang Indonesia, sebab mereka sudah tahu, ketua-ketua negara kita tahu kita nih bersaudara. Bagaimana sekalipun kamu mau perang begitu, perang ini, aku bagi teguran dengan otak-otak orang yang goblok-goblok semua, yang bodoh-bodoh semua. Kau mau perang, tak kira nih ini netizen dari Malaysia kah, netizen Indonesia kah, ini kepada yang goblok, siapa rasa dirinya goblok memang kan panas dah guys, ya. Kau mau perang, kau punya anak bini di rumah, keluargamu di rumah pun belum cukup makan, kau sudah mau turun ke medan perang, kan? Tak bodoh begitu guys. Patutnya kan kau merdekakan dulu, kau punya anak bini di rumah, keluargamu di rumah, kasih cukup dulu, makan di rumah, minum apa semua, pakaian, baru cakap tentang perang. Kalau kau sudah layak untuk menyempurnakan semua itu, baru kau layak untuk cakap perang guys ya. Ini untuk netizen-netizen yang berpikir langsung pam, tidak berpikir panjang. Biasa guys ya. Aku sudah lama di dalam bidang YouTube, di hampir 5 tahun, dan aku selalu membuat reaction Malaysia dengan Indonesia nih, terutama bagian perang-perang nih. Aku sudah nampak semua guys, komen-komen. Memang aku boleh nampak netizen yang pandai, netizen yang bodoh-bodoh. Yang beleng-beleng, orang bilang yang beleng-beleng tuh kebanyakan orang beleng-beleng. Kebanyakan orang beleng-beleng lah. Jadi kalau rasa, tapi aku yakin tetap akan komen yang sembarang-sembarang lagi di laman komen ini, tapi biarkan saja, kita boleh nampak sudah dia punya tahap situ, jadi kita buatkan dia macam angin yang lalu. Tapi di sini aku mau tegaskan, Malaysia dan Indonesia perlu bersatu guys. Macam mana sekalipun keadaan, Malaysia dengan Indonesia perlu bersatu dan tidak perlu terpecah belah, karena kita adalah bangsa yang kuat. Kita adalah bangsa yang orang-orang luar negara takut guys. Ya, jadi sampai situ saja pembahasan video pada kali ini, dan see you in the next video yang Komen Reacts.